Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki suatu teladan, kerana dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, gaduh kerana kelas orang ini lain, gaduh kerana bangsa orang ini lain, gaduh kerana agama orang ini lain. Tetapi bagi pihak kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan, kasih mesra antara satu sama lain. Tidak kira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa warna kulit. Kita tak kira, asal kita boleh duduk bersama-sama sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Merdeka Malaysia! Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu disusuli dengan pembentukan Malaysia. Pembentukan ini melahirkan sebuah negara yang berdaulat. Kita dapat melihat kerjasama tokoh dari Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam rundingan dengan Kerajaan British. Kesepakatan tokoh-tokoh ini menzahirkan pembentukan Malaysia dan kemudian yang terbentuklah Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Idea gagasan Malaysia merupakan konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Terdapat idea lain yang pernah dilahirkan seperti Melayu Raya oleh gerakan nasionalis yang mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Pihak pegawai British pula mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi yang bertujuan memudahkan pentadbiran pihak British. Idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini merupakan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Rancangan ini mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memberikan komitmen terhadap rancangan penggabungan semua wilayah yang terlibat dan mendapat sokongan daripada kerajaan British. Pelbagai cara yang telah dilakukan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Pada Jun 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan. Pada Ogos 1962, lawatan ke Persekutuan Tanah Melayu oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga anak Barieng, Donald Stephens dan Datuk Mustafa Datuk Harun diadakan. Pada bulan November 1962, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj melawat Sabah dan Sarawak sekali lagi. Lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah diadakan bagi menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu. Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia atau JSKM ditubuhkan dengan memainkan peranan yang penting untuk memberi kefahaman kepada pemimpin tempatan dan mendapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Referendum Singapura diadakan pada bulan Ogos 1962 sehingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MS63 atau turut juga dikenali sebagai Perjanjian Julai 1963 merupakan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura pada 9 Julai 1963 di London. Prinsip utama perjanjian ini adalah untuk mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri di dalam Malaysia. Kandungan perjanjian ini adalah seperti yang dinyatakan oleh jawatan kuasa antara kerajaan JAB. Malaysia berjaya diisytiharkan pada 16 September 1963. Pengajaran utama yang boleh diambil daripada pembentukan Malaysia ialah kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara.